Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi buku yang kita nak baca, kitab yang kita nak baca menjawab kemuskilan agama. Yang jawapan-jawapan kemuskilan ini dijawab oleh dua orang ulama, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ishaq Din dan Al-Fadhil Profesor Dr. Harun Din, dua beradik ni. Dua orang ulama yang terkenal. Jadi jawapan-jawapannya sebenarnya diambil daripada kitab-kitab ulama-ulama yang muktabar. Jadi dalam buku ni dia taklah semua soalan ataupun kemuskilan. Dia ada cerita tentang soalan tentang Islam dan iman, masalah taharah air, ibadat, solat, sembelih, solat berjemaah, solat Jumaat, masalah puasa, masalah zakat, masalah rumah tangga, ibadat haji, makan minum, sunnah Nabi, akhlak, hutang piutang, bab Quran, bab kematian dan soalan-soalan yang bercampur aduk. Baik, kita pergi pada soalan yang pertama, muka surat 1. Apakah pengertian dan maksud perkataan Islam? Hak kita tahu sok modah. Tak? Mungkin ada dari antara kita, kalau tak ramai seorang mungkin ada yang tak tahu lagi benda erti Islam. Nah, Islam, benda erti Islam. Jadi dalam jawapan ini sekurang-kurangnya kita tahu benda mana Islam. Kalau kita nak lebih lagi, maka ulama-ulama ada mengarang kitab-kitab yang membahaskan tentang pengertian Islam. Nah, Al-Fadhil Al-Marhum Ustaz Mustafa Masyur, seorang ulama terkenal, ada mengarang kitab Apa Arti Saya Menganut Islam. Nampak? Sebab sekarang ni ramai orang Islam tapi tak reti bab Islam. Pemda Islam tak tahu. Beranak seka Islam, beranak dua Islam, besar jadi orang putih. Nak ngaji Quran tak pandai, sembahyang tak, rambut merah pusat jelek, punggung puing tak, naik motosikal luar pendek. Nak tak tahu ke benda, hanya tinggal pada namanya saja. Baik, jawabnya perkataan Islam dari bahasa Arab. Bahasa Arab asal. Jadi kita ni tak boleh nak lari daripada menggunakan banyak bahasa Arab dalam kehidupan. Nah, dua bahasa yang paling penting bahasa Arab, iaitu iman dan Islam. Nah, lebih penting pada segala-gala. Nah, bahasa Arab ni rupanya molek. Dia mengatasi bahasa Perancis. Orang putih mengiktiraf bahasa Perancis sebagai bahasa terbaik dunia, tetapi kita tolak bahasa Arab lah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turun kepada kamu akan Al-Quran Arabiyya, dalam bahasa Arab, supaya kamu dapat belajar dan mengerti. Ini bahasa yang terbaik, bahasa Arab. Nah, jadi bahasanya asal bahasa Arab. Bahasa ahli syurga bahasa Arab. Bahasa yaumul qiyamah bahasa Arab. Kita wajib, kita kena percaya, kena yakin, kena beriman, kena sungguhkan bahasa Arab adalah bahasa yang paling afdal. Sebab Nabi bercakap Arab. Kerana kita umat Islam wajib kita iktiqad apa yang Nabi guna, apa yang Nabi buat ialah yang paling baik, walaupun nilainya di sisi zahir tu lebih rendah. Hak lain lebih tinggi lagi, tapi wajib kita kena sampai begitu. Terpanggil kasih kepada Nabi. Nabi bercakap guna bahasa Arab, kita kata bahasa lain lebih baik pada bahasa Arab, maknanya kita memperkecilkan bahasa Nabi. Sedangkan Al-Quran bahasa Arab. Islam bahasa Arab.
ditambah huruf alif sebutir. Asal huruf sin, huruf lam, huruf mim. Nampak? Ditambah Islam. Salima maknanya selamat. Nampak? Salima maknanya selamat. Nabi kata al-mu'minun, al-muslimu man salima al-muslimu aslimuna, nampak, min yadihi wa lisanihi. Orang Islam ialah orang yang selamat orang Islam lain daripada tangan dia dan mulut dia. Itu selamat. Islam itu salimah, maknanya yang selamat. Ini Islam daripada fi'il madinya iaitu aslama. Aslama. Nampak? Aslama maknanya orang yang tunduk menyerah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Aslama yuslimu, orang tu kita panggil Islam. Masdar dia, orang yang ada Islam pada diri dia dipanggil muslim. Semua bahasa Arab belaka ni. Katanya pengerusi muslimin dan muslimat sekalian. Muslimin tu daripada muslim, muslim daripada Islam. Nampak? Orang yang ada Islam pada tubuh badan dia dipanggil muslim. Arab ni kalau ramai dipanggil muslimun, seorang muslim. Kalau orang perempuan dia panggil muslimatun, muslimat, perempuan-perempuan yang beragama Islam. Dia gitu. Arab artinya sejahtera, aman, damai, harmoni. Batu yang selamat hanyalah agama Islam. Lain pada Islam tak selamat. Walaupun kita tengok berjuruh, walaupun tengok senang, tu tengok menteri-menteri kafir. Sami Belu, Lin Keng Ye, Goh Choh Tong, macam-macam pasal nama nak sebut hak tu kalau mati tak dah masuk Islam, wajib kita intiqad, kekal dalam api neraka. Faham? Dia gitu. Dah baik susah Islam daripada senang kafir. Betul tak? Dia kafir. Ni ada orang Islam masuk kafir, bodoh pada kambing neruk. Tuan buat di Islam dah senang lah pula tu, masuk kafir pula. Kalau susah tak pernah sabar masuk kafir. Susah dah. Dia fakir miskin, tak ada harta benda, tak ada waris-waris, masuk kafir tak pernah sabar. Pasal cari jalan tak selamat. Dah kalau senang lagi tak pernah sabar pergi masuk kafir pula. Dia senang dah, tak ada susah apa dah. Mati dalam Islam tak apa dah. Nak kata tak ada piti masuk kafir, piti banyak. Masuk kafir pula. Pok-pok Lina Joy. Dengan geng-geng dia tu. Dan dirajak dari istilah memberi makna menyerah diri kepada pencipta yang maha berkuasa dengan mentauhidkannya dengan penuh keyakinan serta melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Jadi Islam berkait dengan amalan, iman berkait dengan kepercayaan. Itu saja. Sebab tu rukun Islam yang 5 dia adalah amalan-amalan zahir. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah zahir, lisan, amalan lisan. Yang kedua sembahyang 5 waktu, amalan anggota. Yang ketiga puasa bulan Ramadan, tubuh badan. Yang keempat mengeluarkan zakat. Apa benda ni? Harta benda. Yang kelima mengerjakan haji, tubuh badan. Dia Islam berkait dengan zahir ataupun syariat. Faham? Iman dia tak ada amalan zahir, amalan batin. Percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya pada rasul, percaya pada malaikat, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Perkara hak dalam belaka. Maksudnya Islam itulah nama khusus bagi agama ciptaan Allah yang lengkap, lagi sempurna dengan segala peraturan dan undang-undang yang merangkumi penyusunan kehidupan manusia, baik yang mengenai orang persorangan, kekeluargaan, kemasyarakatan dan kenegaraan, sekaligus menghubungkan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam sejagat bagi menjamin keselamatan, kesempurnaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi kita tahu dah Islam maksudnya menyerah diri kepada pencipta dengan mentaati segala perintahnya. Maka Islam itu maksudnya nama yang khusus, nama yang khas bagi agama ciptaan Allah.
Allah jadikan manusia ni supaya mereka itu tunduk kepada dia. Dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku reka, aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka jadi hamba, mokpek aku. Faham tak hamba? Hamba ni suruh buat belaka, tak mokpek. Tapi bahasa pelik lah mokpek. Nak, mana tak bakang? Nak, kuli batok. Tapi uduh lah bunyi, tapi gitu lah. Apa yang Tuhan beritahu buat belaka. Saka kita tak kenal nak uji kanak, cingat kanak, Tuhan kata boleh kanak, kena beri. Nak, kambing kita sayang sangat ni dah cukup nisab berapa ekor, kena keluar sekor. Tu orang Islam. Pagi-pagi hari bangun subuh-subuh hari pukul 5.30 mandi junub wuduk semua semayang 2 rakaat walaupun hak menasabahnya tidur sikit lagi. Nanti panggil Islam. Jadi tujuan cipta supaya kita kenal Allah dan menganut ataupun menyerah tunduk pada dia. Tunduk pada dia tu dia panggil kita kena ada peraturan. Dia kita tak boleh nak lari daripada peraturan. Nah, mesti di mana-mana ada peraturan. Peraturan Allah tidak ada runding cara. Nah, kena ikut. Melainkan kita tak duduk pada satu tempat yang ada peraturan tu, kita bebas. Dia panggil merdeka. Tiap-tiap murid sekolah ataupun budak-budak bila duduk dalam rumah mak ayah dia, wajib tak dia taat peraturan rumah tu? Wajib tak? Wajiblah taat. Pasal apa dia duduk rumah mak ayah dia? Ayah dia buat peraturan, tak boleh balik lewat. Tak boleh bangun lewat. Tak boleh makan habis semua tak nak tinggal hak orang lain, dia ada peraturan. Tak boleh buat balik kawan-kawan hak dah molek. Kena ikut. Nak. Dia keluar daripada rumah, dia pergi sekolah, dia mesti ada peraturan pula. Tak boleh rambut panjang, tak boleh tak bawa buku, tak boleh balik ikut tak boleh tak mau mari, tak boleh tak mau belajar, tak boleh nak bising, tak boleh lah ke? Kena ikut tak? Kena ikut. Pasal apa? Pasal nak sekolah. Dah tak mau ikut, tubik pada sekolah. Budak tak sekolah, dah boleh rambut panjang? Boleh lah, saya cikgu tak ada dah. Tak ada peraturan. Nampak lagi? Masuk kerja sebagai seorang pekerja kaki tangan kerajaan ataupun swasta, dia peraturan pula kena masuk pukul 8. Dia kata kalau masuk 10.30 boleh apa? Tak boleh lah nak kerja sini. Tak. Dah kau anda aku apa dah tubuh badan aku kena hari 10.30. Bos berkata mu susah kerja sini, mu kerja dengan tok mu. Dia kena gitu baru faham. Nampak ni? Dia kena cekik sikit. Maknanya semua ada peraturan. Naik atas jalan JBJ dia gudah. Dia ada peraturan dia. Line 2 tak boleh potong, line kuning tak boleh parking. Tak, one way tak boleh U-turn. Banyak tu. Banyak peraturan. Kalau ada gambar apa benda ni sekolah, kena slow. Tak. Gambar bengkok-bengkok ada ular, gambar korok ada kubur. Faham? Kena patuh lah. Siapa jaga peraturan tu? JBJ. Dan kalau kita bahan kuat rupu, kena ikut peraturan. Kena ikut tak? Tak lah. Keluar daripada orang yang menjaga peraturan. Siapa kat roadblock? Rotate ada. Lesen ada. Naik motosikal, nanti jalan ke atas rupu. Boleh samang tak? Kopra. Boleh tak samang? Atas rupu. Dah dia atas rupu. Tak kira pergi jalan atas rupu. Boleh tak? Tak boleh. Maknanya kalau orang samang bayar, dia tak tahu undang-undang. Bak kalau lawan cara menang tau. Tak menang lah, boleh tak? Tak menang lah JBJ pasal undang-undang atas jalan raya. Betul tak? Dia gitu. Aku tak mau ikut peraturan JBJ. Jalan kau tahu pun. Tak ada hak. Tak kau tak apa. Tapi lambat nak apa dengung. Tak rupu. Nak lapar marah je kau bolong air boleh merah. Tak, tapi itulah keadaan. Maka kita sebenarnya nak khabar sekarang ni duduk di dalam pejabat yang sangat besar. Nama pejabat besar ni bumi. Betul tak? Siapa tuang dia? Allah Ta'ala. Ni ikut peraturan. Dia ada peraturan pula waktu turun. Quran, hadis. Ada kitab. Nabi-nabi mereka berperaturan tu. Tak boleh ikut apa? Tapi jangan duduk bumi Allah.
Kan Nabi Allah kata dalam hadis kursi, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i." Nah, falyakhruj min tahti samai. Barang siapa yang tak suka dengan hukum hakam aku dalam Quran, tak suka hudud, tak suka kisos, tak sabar dengan ujian aku, tak suka dengan nikmat aku, sila keluar daripada langit aku. Nah, tak ada apa. Kita macam kali ni kan, orang tergelak ulih ni bawa awek ni nikah lah baru dak berdosa. Kau anda aku lah. Mana boleh ikut anda? Ikut anda aku anda dah bumi orang. Kata tak boleh ni haram ni. Apa mau peduli? Kuburkan suku-suku. Elok jawab gitu. Nak buat maksiat juga boleh. Dia ada ilmu boleh buat maksiat. Malah ni petua dia. Iaitu kita buat di bumi bukan milik Allah. Boleh. Pergi cari pasar minggu, ada tak jual bumi sini? Faham? Boleh. Jadi pakak pok-pok mana yang tak suka ke hukum hudud, tak suka tutup aurat, tak suka ulama-ulama buat teguran, tak usah duduk bumi Allah. Pakak hak mana pala-pala pengak, panggil pok dara, panggil tok, panggil toki, beratang ramai beli bumi suti. Giduk dinung main buang musim pagi petang. Tengah hari karaoke petang ratu cantik. Malang apa benda ni, tandingan lagu. Tengah malam joget. Subuh zina ramai-ramai minum arak. Ada Wak kasino boleh 30 teh, tak apa. Boleh buat apa? Orang dari larang. Cakap masyarakat kata buat apa buat ni? Buat aku bumi tok aku. Dia kena gitu. Understand? Tak apa tu. Jawab. Kubur suku-suku. Sedap agama. Orang tu lu kabur. Kubur suku-suku tahu dah mu nak bang tanah, mu masuk terus lalu bang kubur ke orang pikir lagi. Orang pikir menyusah kau orang. Kalau mu nak jawab gitu, kubur suku-suku mandar aku nak buat maksiat, mu nak mampu jangan suruh orang pikir. Gali lubang sudah ngekeh, anggo nak bang tanah suruh anak beranak musuh bola lubang sudah. Ni dah orang kampung kau kena usung. Dah lah berat nanam, perut gerik sebung, makan banyak. Buat maksiat pula. Orang yang tak bersalah, kita ni kena pikul pula jenazah dia. Kena tanam pula, kena kambuh pula. Habis ni kematu tangan-tangan pegang cok. Dak gamok kata. Kata tak boleh dosa. Mu nampak dosa? Dia tanya balik. Mu nampak dosa? Dia tanya. Mana dah kita kata dosa? Ada dosa, dia tunjuk aku nak tengok dosa. Kau kata lapuk wis cuti tang muka. Tapi dah sabar nak buat guna. Tapi jawapan tu maknanya kurang hajar dengan Allah Taala. Duduk bumi siapa? Cuma kita orang mari buat ikut si. Guna kita rasa. Dan ni rumah Allah negeri Allah, bumi Allah. Mana boleh ikut si gitu? Jawab. Tanah Allah kan? Tanah kita orang masuk buat ikut si. Nak orang sodok apa tanah kita. Kita nak buat molek lah, nak buat tanah rambut tang apa semua, nak buat tanah lada. Tadi kita pergi esok tengok bozau 3-4 uti dengan kes dengan apa kereta giling dengan air macuk. Dah buat apa ni? Sodok ni. Nak buat motocross. Dah tanah saya kan, buat aku tanah mumpung. Aku nak buat. Memang kita baloh. Tanah kita. Orang naik tahu rumah kita, dengan kaki dengan selipar-selipar naik tahu rumah. Kata apa naik tahu rumah aku ni pandai aku lipat aku, mau beli. Jawab gitu. Ginilah golongan-golongan mujrimin atas muka bumi. Bila orang tegak, dia kata gitu. Mana aku lah kata aku. Jawab gitu. Ni golongan ni. Golongan mana ni? Golongan Islam ni. Hadari. Nampak? Main sama. Benda-benda duk main syawanda benda. Benda panggil? Ingat ni hak DJ benda. Benda panggil? Bah. Allah ni duk main ni. Kecoh benda. Ni 2 hari 2 malam ni. Tak tahu benda pun. Berang. Main sama. Main benda tadi? Tak tahu. Allah. Benda panggil? Hak DJ buat ni Padang Syawanda ni. Berdagu kali Jatatina ni. Allah Rabbi. Kecoh gege. Ke apa? Kecoh gege. Ke benda tau. Apa tak murah? Warak no tak muka apa. Tak kenanya. Nak tahu sungguh. Faham? Allah.
Warak benda. Tengok muka kena. Tu main sokmo apa benda. Tak, main sokmo. Ni hadari ni. Orang marah kata orang marah. Orang kata bodoh marah. Tak, budak-budak habis pening. Tak dang pergi surau, tak dang semayang, tak dang apa. Tak. Jadi anak haram, benih haram, macam-macam eseng. Jadi agama ciptaan Allah yang lengkap lagi sempurna. Lepas tu agama Islam ni yang lengkap, yang semua. Agama lain tak lengkap. Tak menasabah daripada Islam pergi masuk Kristian, masuk Hindu, masuk Buddha. Islam ni agama syumul. Dia peraturan. Peraturan apa? Peraturan hidup. Kita ni hidup dia ada peraturan dia. Peraturan ni dipanggil agama. Nah, bila peraturan agama, kita wajib patuh selama mana kita duduk pada bumi milik Allah. Kalau kita duduk pada bumi bukan milik Allah, maka tak wajib patuh peraturan agama. Masalahnya kita tak boleh nak keluar daripada bumi Allah. Tak mampu kita. Nah, batu orang budak-budak yang nak isap rokok di sekolah tak boleh. Nah, peraturan ada dia keluar daripada sekolah. Lagi patah mana tak ada peraturan. Tapi kita duduk dalam dunia, tak ada tempat yang boleh lari dah. Tak dapat tidak, kena patuh pada peraturan. Sebab tu dikatakan agama religious. Maksudnya the way of life, cara kita hidup. Faham? Cara hidup. Mana cara hidup kan semayang je. Sebab tu dalam agama dia ada ibadah. Tapi bukan ibadah aja. Puak-puak haji, puak lepas duk faham ni ibadah semayang, zakat, haji, puasa, itu saja pun salah. Itu tak lengkap lah agama. Sedangkan Islam agama yang lengkap, semua perkara ada peraturannya, tak lari daripada 5 hukum: halal, haram, wajib, makruh, sunat, harus. Itu agama. Agama Buddha dia hanya mempraktikkan beberapa perkara seperti cara-cara menyembah dan cara-cara nak apa benda ni bersunyi diri, itu sajalah. Dia tak ada masalah ekonomi. Dalam kitab Buddha ada. Cara jual beli tak ada. Dalam agama Kristian, cara buat pinjaman, cara nak buat saham tak ada. Dalam agama Yahudi pun tak ada juga. Tak lengkap. Tapi Islam lengkap. Nah, tapi kita pemeluk Islam yang anggap Islam itu tidak lengkap, iaitu sembahyang, zakat, puasa, haji saja. Dah hukum akal tak ada, politik tak ada, pentadbiran tak ada kena-mengena. Mana dia tak faham agama dia sendiri. Jadi diturunkan martabat Islam daripada yang sahabi lengkap menjadi tidak lengkap. Sedangkan agama Islam yang paling lengkap. Bukan kata masalah nak hukum pencuri, hukum orang maknanya berzina, bukan maknanya masalah kasino, masalah kilang arak dan sebagainya ada dalam Islam. Hak remeh-temeh pun dia ada peraturan dalam Islam. Cara nak pakai selipar, Nabi pesan masuk kanan dulu. Nak masuk tandah, masuk kiri dulu. Tak? Dia gitu. Habis khabar. Nak potong kuku, jari telunjuk dulu. Benda remeh-temeh dipesan berik oleh Nabi. Tiba-tiba hudud tak ada dalam Islam, kata. Sebab tu Islam bukan ibadah sahaja. Islam itu ibadah, ada muamalat, ada munakahat, ada jinayat. 4 robak menjadi satu. Satu ni agama. Satu ni belah pak, dia jadi suku. Suku tu Arab panggil robak. Suku capur suku jadi setengah tak? Kalau suku capur suku, capur suku, capur suku, jadi satu. Faham? Satu ni baru Islam. Suku yang pertama dia panggil robak ibadah. Suku yang kedua dia panggil muamalah. Suku yang ketiga dia panggil munakahat. Suku yang keempat lengkap, ada jinayat. Pak ni suku jadi satu. Dia panggil Islam yang syumul. Pecah pula hanya. Orang lain ni tolak jinayat. Mungkin dia ambil ibadat ikut Islam. Muamalat jual beli ikut Islam, akad jual beli biarlah. Munakahat dengan tok qadi dengan ijab kabur molek ikut Islam. 3 saja. Jinayat tak ada. Hudud tolak, siap nak samang hudud. Jinayat tu masuk dalam jinayat itu ada hudud, ada kisah, ada ta'zir. Faham tak? Jadi dia 3 saja daripada suku. Tak cukup, kurang suku. Kurang suku ni orang panggil 3 suku. 3 suku.
Haji ni haji 3 suku. Jadi ramai umat Islam sekarang, umat Islam 3 suku. 3 suku boleh buat kira cara tak? Tak boleh. Tu kata. Apa tu? Dia sesuku kurang. Pentadbiran ekonomi jinayat. Nampak? 3 suku tak jadi. Orang tu buat kira ke mamak derih tu 3 suku tu. Boleh tak? Nak, orang reti lah gitu. Dia suka. Suka ingat. Bukan derih kita. No, maksud. Jadi segala peraturan, patut dia kata al-Islam dinus syumul. Islam agama yang syumul, makna lengkap. Lengkap ni benda kecil khabar, benda besar lebih lagi. Daripada benda perkara yang telah lepas, perkara yang sedang berlaku, yang akan berlaku. Daripada alam rahim cerita, alam rah-ruah, alam syahadah, alam barzah, alam akhirat, syurga neraka. Habis. Tak ada yang tinggal. Nak bak naji, bak tu ada agama lain. Cara bersuci daripada najis ada. Batu cukup lekat. British dia tahu benda ni, maka dia buang. Tinggal ibadah saja. Suku teruk ada 3 suku. Yang ada sekarang ibadah saja. Ibadah, robok ibadah ni kalau kita pecah bermula dengan taharah. Taharah masuk dalam bab ibadah. Tapi dipanggil ibadah khususiah. Sebenarnya semua adalah ibadah, tapi ini ibadah khususiah. 3 suku lagi ibadah yang bahasa umumiah. Faham? Batu dalam ibadah dia ada taharah. Lepas taharah dia ada solat. Lepas solat dia ada zakat. Lepas tu dia ada saum, puasa. Dia ada al-haji wal umrah. Dia ada kurban. Nampak? Adhiyah. Dia ada masalah-masalah yang bersangkutan dengan ibadah. Habis. Nampak? Dalam taharah pula diperincikan lagi masalah air, masalah najis, masalah istinja, masalah tayamum, masalah haid, wudu, mandi dan sebagainya. Tu kata lengkap habis, berceceh-ceceh lengkap habis. Kita saja tunggu buang masa dak nak mengaji. Tu kita buang masa. Cari ke ilmu dunia saja, belajar juga. Tak, siapa masa tak boleh nak beramal sekarang. Bukan salah cari ilmu dunia, tapi akhirat ilmunya kita tak ada. Kita lupa. Tak? Dan undang-undang yang merangkumi penyusunan kehidupan manusia habis ada belaka dalam Islam. Lepas tu tak usah tanyalah kalau berjalan undang-undang Islam ni, kalau orang rogo gini-gini asal tanya lekat belaka dah lah kitab bapak-bapak kita mengerti. Dia kata kalau jadi gini nak hukum mana? Cakap banyak sungguh. Nak tengok kitab-kitab fiqh bapak-bapak kita seguni bab nak jenayah Islam. Rajin lama ke dah? Dah buka lagi dah rajin. Dah saya cakap banyaklah ada belaka dah. Masalah kalau begini, kalau begini. Kalau pencuri buat lagi ni hukum potong tangan ada belaka. Nak buat ke tidak tu? Macam ajak mari surah lah, mari dah. Ni tanya pula dah, ku apa ustaz? Dah habis ku apa? Dah duduk kat mana? Dah panas tak? Depan ada kipas tak? Tak ada makan. Macam-macam macam. Waktu boleh balik tak? Masa mana? Berat nak. Mari-mari lah. Kata undang-undang peraturan Allah Ta'ala kata potong tangan pencuri. Kalau suruh bunuh anak wajib kena taat. Wajib taat tak kalau Tuhan suruh bunuh anak? Wajib tak taat? Wajib lah, patut panggil Islam. Dan ni suruh bunuh, suruh potong tangan pencuri. Yang memang layak dah. Di Islam ni gini, taat kita pada Allah gini. Kalau Tuhan perintah suruh bunuh anak, bunuh lalu. Kalau Tuhan perintah jangan pelesik, jangan hetang. Dalil Nabi Ibrahim. Ingat cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tuhan perintah sembelih. Bukan Tuhan perintah buat raung, cabang. Tak. Perintah sembelih tu perintah bunuh ke perintah apa? Hukum mati tak tau? Perintah sembelih suruh bunuh tak?
Tak suruh bunuh, suruh sembelih. Dia pesan kat anak dia ni, ayah nak pergi dia sibuk sikit. Kambing kita tu hak duduk nakal sangat nak tamu orang tu mu sembelih dah. Makan orang surah tapi jangan bunuh. Rebah anak nak buat gua ni sembelih jangan bunuh. Sembelih tu suruh bunuh lah, faham? Tapi Islam ni tak suruh bunuh orang. Dia nak khabar wajibnya taat siapa suruh sembelih anak. Nabi Ibrahim cakap banyak. Bila turun ayat, dia tak cakap banyak pasal dia Islam. Dia nak tunjuk contoh pada kita ni orang Islam. Tak cakap banyak. Tak tanya pula apa benda bunuh-bunuh anak ni Tuhan. Betul tak Tuhan? Tak. Tak cakap banyak dah. Jember pergi ambil pisau dapur. Dah. Ni kita suruh sembelih lembu nak kakak takut nak mampu. Rasa kata nak suruh sembelih anak. Suruh sembelih lembu. Nak. Lekuk. Ni haji kita 20 tahun. Rebah tak kajing. Mana kena kebitin tambung-tambung. Beri makan kau orang. Bukan sembelih anak, sembelih lembu. Tak ada piti, ya melih kambing. Kambing mahal kot 500. Biarlah dah dapat pahala korban pun, pahala sedekah, melih ayam. Nak, melih ayam. Ayam berapa ekor ni? Hidup. Tak tahu. Pak, ayam berapa ekor hidup? Dia tahulah, dia pembunuh ayam. Bapak ayam marah ni. Bunuh ayam. Berapa ekor? Tak tahu juga. Tokai ayam pun tak tahu berapa ekor. Kecuri ke? Ada 10 ya sekor tak? 10 ya sekor hidup. Biarlah kalau nak semulai kami 500. Tak ada piti. Sekor ayam. Meleh panggil orang 2-3 orang makan rumah. Tak juga. Berat kita ni, berat. Tak. Berat, bukan nanang dah, 12. Apa benda nak jadi kita ni? Mahal sangat lah, mahal sangat ayam 10 ayam. Ginilah maknanya buat jepuk lah 3 utir. Buat mari surah, pergi makan kan. Nampak? Tak juga. Tak ada nanti bulan ni nak mari jepuk kali. Mari nasi kali surah kek makan mama. Terus kata sia seorang, 2 sen seorang dah nasi segenggang. Ayo. Biskut mari dah hari. Oh tu nak ngaji kita ikan. Kadakuk nak apa nak ngaji kita besar-besar. Nak berkat ni ngaji kedekuk. Nak pergi makan kau orang, ada orang miskin pergi makan. Melih ayam boleh gaji dah 1000 gaji. Cari ayam sekor 10 ayam melih makan kau orang. Tak apa salahnya. Ni baik yang mengenai persorangan, kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, tak ada benda yang boleh tinggal. Nak kalau tinggal rosak kita. Sama ada dengan baik yang berkenaan orang persorangan kita dengan Tuhan. Nampak? Kita dengan Tuhan ada hukum. Adab-adab kita dengan Tuhan. Dah? Hukum kita seorang, duduk seorang tak. Dia ada hukum, bukan bebas. Dia ada hukum yang tak terjadi dengan seorang. Macam ngopak dia seorang tak jadi. Dia nak cerita hak buruk orang, cerita ke ayam, cerita ke kambing, tak apa. Dia tak lihat orang dengar, dia panggil ngopak. Nampak? Tapi kalau ujub tak perlu pada temang. Seorang diri tak apa, duduk lagu dalam hutang tu, duduk khalwat, tak. Ujub dia boleh mari. Berasa hebat aku. Ujub. Tapi nak riak tak boleh. Nak tunjuk orang tak ada. Nak. Kekeluargaan dia ada hukum keluarga. Nah, hukum hak kita kait dengan keluarga. Masalah kita dengan ayah dengan mak lain, dengan adik-beradik lain, adab-adab, tata susila dan sebagainya, cara cakap lain, cara marah lain. Dia boleh marah mak ayah, tapi cara dia tak macam marah anak-anak. Tak, tempat marah kena marah. Apa marah? Pasal buat barang salah. Tapi cara marah dia kena pada tempat ni. Cara marah pada rakyat lain, cara marah pada raja pemerintah lain. Nak. Kemasyarakatan, hubungan antara kita dengan masyarakat, itu Islam cukup lengkap. Dan kenegaraan negara tak boleh terlepas juga. Negara yang mensukukan agama daripada pemerintahan dikatakan negara sekular. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar mutaakhirin, telah mengiktiraf negara Malaysia sebagai sebuah negara sekular.
Kerana di dalam perundangan tidak ada akta-akta yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Itu saja. Sistem mahkamahnya, cara peguam bela dan pendakwa dan sebagainya tidak ada kena-mengena dengan Islam, maka dikatakan negara sekular, iaitu negara Islam yang memisahkan agama daripada kedaulatan. Kita beri peringatan pada pemerintah yang ada, bukan kita deki kerana dia senang, dia seorang menteri, tak. Beri peringatan. Tak, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan kerana beri peringat. Mudah-mudahan beri guna pada orang beriman yang mendengar. Itu saja. Mu nak jadi menteri lah gila, mu nak naik kereta harga 14 juta ke anda, mu nak naik helikopter, nak naik kapal selam pun. Nah, tetapi mu akan kena tanya kayak gini bila berhadap kepada Allah. Nah, memang kesenangan itu kadang-kadang menyebabkan kita lupa kepada akhirat. Jika senang sangat, tak berasa takut. Nah, sekaligus menghubungkan manusia dengan Tuhan. Ada kalanya seperti ibadah, sembahyang itu perhubungan terus, telefon kepada Tuhan. Kata tak kita telefon Tuhan, kita telefon Tuhan stop benda sembahyang asal. Mana bercakap dengan Tuhan. Sebab tu lah bercakap dengan manusia. Kalau kita tengah bayar zakat boleh bercakap dengan orang. Boleh tak? Kalau tengah awak haji boleh bercakap dengan orang. Ayo bang, boleh tak? Tengah tawaf boleh bercakap. Batal tak tawaf kalau bercakap? Tak batal. Tak batal. Saja tak boleh cakap dengan orang sembahyang. Pasal apa? Telefon Tuhan tu. Kita sedang bercakap dengan Tuhan munajat. Khos no. Hak lain dengan Tuhan belaka kak, tetapi secara rohani. Hak ni jasmani dan rohani. Cakap batal mayang. Puasa boleh cakap dengan orang. Boleh. Wah tak gerai tunggu buka puasa. Nak, puasa boleh cakap dengan orang, tengah sembelih korban boleh cakap dengan orang. Nak, boleh belaka. Tapi tengah solat tak boleh. Hazihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalaminah. Nabi kata ini salat, tidak sepatut ada sesuatu pun perkataan kalam dengan manusia. Tu dalam ibadah khususiah sungguh ni semayang. Dah kita semayang orang panggil nyau. Jual nak beli tutup berti mayang. Tengah rokok moci. Nak beli berti mayang ni. Jual skring je. Skring asam-asing 2 rajuk boleh 20 sen. Tolak modal, tolak plastik, tolak asam-asing, untung 3 sen. Batas mayang dak imbus sikit pun masuk neraka. Tak boleh. Nah, ni nak batas mayang benda darurah. Faham? Rumah nak utuh boleh. Nah, kemalangan. Kita semayang tepi jalan berhenti tengok lori minyak pancik metung tang kita batas mau lari boleh. Takkan tunggu situ buat barang culbu kita. Dah, tu boleh. Rumah terbakar boleh lari ya, batas semayang. Nak. Ni nak orang nak beli. Budak cek dak akan luar lanyang ulat. Plastik duk tekak. Mak haji tengah mayang nak beli betinya. Bukan jual kapal selang, kelak nesang. Tak, kalau jual kapal selang untung 8.3 juta. Harga kapal selang 180 juta. Nah, untung 8 juta. Padam dah. Nah, imbuh. Ni dah imbuh sikit. Dengan alam sejagat bagi menjamin keselamatan kita dengan alam sejagat. Kita ni jenis nupang ramai. Sebab tu ingat tiap-tiap rezeki yang ada pada tangan kita bukan nak masuk rodok dalam tekok kita saja. Tak, ramai lagi tekok orang yang nak menupang. Anak kita nak tupang rezeki kita. Tak, isteri kita tupang, adik-beradik boleh tupang, minjam piti 200 nak bayar pi sekolah anak, ada piti lebih beri. Itu hubungan. Bukan kata orang pandai aku cari diri ya. Siapa suruh budak sekolah pandai-pandai macam aku itu. Oi bakit. Tantang yang masuk Nabas City adik-beradik dia dak faham SPM belaka. Cakap so. Ada juga jenis adik-beradik gitu. Nah, hebat. Kita dengan hayawan. Nah, ramai nepang. Dalam rumah kita ada tak hayawan? Kucing, bela kucing. Bela ayam, bela burung, bela apa? Bela ikan. Ramai. Dia ada hubungan. Dia ada hukum. Nah, minat ikan sekilar, beli ikan sekilar cakap bol dalam akuarium, wajib kena beri makan kerana dia sama dengan anak jadi. Wajib nafkah. Mana air kena bersih, kalau buat kotor sengaja hingga beri penyakit, berdosa.
Lepas tu kena beri makan sajalah. Minum tak wajib beri pasal dia ikan. Kau minum pula. Beli botol air boleh tu. Kira bodoh. Tak. Kalau beli ayam kena makan dengan minum. Kalau beli ikan, ulama gugurkan satu, itu syarab. Minuman tak payah kan duduk dalam air dah. Dia ada hukum. Jangan main-main. Tengok orang bela nak bela tak. Mampu keras ikan. Nampak ekor tak kata kepala tak ke bawah. Dak beri makan. Tinggal 2 minggu tinggal. Nah, ikan mah naik kau dulu belalok mata-mata gas dak uka. Berdosa. Pasal apa? Tiap-tiap haiwan yang kita alik di rumah nak bela, dia wajib nafkah. Nah, kalau anak kita, bini kita wajib yang pertama makan, nombor 2 minum, ketiga pakaian, keempat tempat tinggal. Nampak? Tapi haiwan tak wajib pakaian. Melainkan kata ulama kalau tempat itu sejuk wajib dinyalakan api. Nafkah. Tak nyala api berdosa. Tengok orang beli ikan mah comel beli attack. Gas dah uka. 2 minggu tinggal lagi kursus hadari Kuala Lumpur. Balik tengok dah sedar diri habis ikan mah. Faham? Hukumnya haram tu, ada hubungan. Kesempurnaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kerana Islam menjamin 2 negeri. Negeri dunia taat kepada Allah, negeri akhirat selamat wal afiat. Tak salah awang lah Tuhan. Tu tak mau tutup kepala budak-budak puan tu semua tu tak takut pada api neraka. Tu budak-budak lelaki ada semayang tu duk kelek porong apa semua tu tak bimbang sikit pun dengan api neraka. Tak. Tu orang-orang tua-tua lelaki puan jantan tina dak era ada orang ngajar ke tauhid ke tafsir ke fiqh ke hukum ke dak era dia. Pandai cari makan. Tu semua tu orang tak erti bahasa belaka tu. Tak, Tuhan beri kesenangan. Mata boleh melihat, tangan boleh menjamah, kaki boleh melangkah, hidung boleh menapah, lidah boleh berkata-kata, telinga boleh mendengar, sehat tubuh badan. Tak, tiba-tiba orang panggil hayal salah, mari dengar sekejap, tak boleh mari, sibuk sangat. Tak erti bahasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tak erti bahasa ni orang dah buat saing ya. Nah, kalau gitu ramai tak erti bahasa. Orang tua, orang muda, kaki tangan kerajaan swasta, tak kira. Tak memperdulikan akan majlis-majlis agama ni memang jenis sambang. Islam sebagai ad-din mengajar dan menyuruh umatnya berpandangan jauh dengan tidak mengutamakan kepentingan dunia tanpa memikirkan hal akhirat. Jangan dunia saja, tak ada akhirat. Tetapi ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia tempat kita cari bekal akhirat. Nampak? Lepas dah tak ada semayang terus ni, apa benda ni? Tahan tengah jalan, tengah garis ni, wah kedai kopi, siapa ke isa? Agama Islam. Nak riba ke dera macam orang gila, tutup ke bonet kereta. Masa kita cek itu tahun 80-an, 70-an, tahun 70-an. Budak-budak cek itu. Nak Merdeka ni orang pasang di kedai-kedai. Dera. Ni tahun milenium, hebat. Tutup bonet kereta tu, hak tutup dengan cermin depan dia, babah masuk lolokan, cabut. Main tepek lebih kurang, tutup cermin depan, masuk lolokan tu, Merdeka tu lolokan. Nak. Lepas tu jujuk atas bonet depan ni, tak nampak benda ni. Gebar kena buka cermin, walau ke depan muka. Tak, ni semua ni bodoh belaka. Kalau bosa dera boleh tahan kira. Ni siapa merbahayakan nyawa dia dan nyawa orang lain. Tak boleh, salah, patut salah. Nak boleh buah depan cermin jujuk. Kita bilang 13. Rupanya ra'i pada 13 jalur. Tak salah. Tak. Dah kita maknanya meraihkan kemerdekaan. Biarlah. Tak, walaupun rohani tak merdeka, zahir merdeka dah. Rohani tak lagi. Nah, hukuman masih lagi dengan hukuman penjajah. Tapi sebelah baru merdeka. Tak apalah nak merdeka sangat. Buah sedera. Nah, baru dia panggil apa benda ni? Patriotik. Ni apa tahu ni jujur. Kelubung pula nama pelik tak nampak, lapu tak nampaknya kelubung. Itu bukan patriotik, itu psikiatrik. Tak? Sakit jiwa dia panggil. Nah. Buat helmet 56 cacang. Helmet dia pakai helmet, mutu tak apa benda dah. Helmet pula. Lah kalau tiup dah angin, dah atas tu benar. Nak. Hak berebut dengan anak dia, dera dia se. Berebut dah. Dia ingat dera ayah pergi pang dia esok orang dera se. Tak, tengok hilang dera. Tengok anak dia main terik tangan anak ni, pam nangis selok anak.
Dulu budak-budak main dera. Nah, bang, anak pun bang nak ubuh kau. Tak apa berkembur tu, dalam tu ada cekelak, berkembur tu cekelak. Nah, berat ni. Orang tua jadi budak-budak. Busa dah. Nah, ada mu nak dekat sangat. Busa dah. Tak tahu ke benda sembahyang tak? Kalau sembahyang dia tahu tak sembahyang. Nah, tak sembahyang, tak sembahyang berat nanang. Tak sembahyang ni kalau suami boleh minta fasah. Tak sembahyang ni anak boleh hambat kalau tak sembahyang. Nah, tak sembahyang kalau orang kerja boleh buang kerja. Tak sembahyang kalau jual tokai boleh pecat. Nampak? Kerana suik dah. Kalau nak jadi suik dah. Nah, kedai kita masuk by walk suik tak? Tak suik. Tapi kalau orang tak sembahyang kerja, suik. Bukan sui lawa, sui. Mana majar. Tapi ini tak ada benda. Zaman Nabi Abdullah Hubab, bapa munafikin sembahyang. Pasal tak ada zaman tu tak sembahyang. Nah, ni anak tu imam tak sembahyang. Anak tu bila anak ustaz. Jangan penting dunia tanpa memikirkan hak akhirat. Tak fikir akhirat tu, turun pukul 8 balik pukul 5 petang. Bawa balik PT. Beli makanan sabasung bawa balik di rumah. Malang keluar restoran. Tak ada hak bagi dia. Semayang pun tak tahu ke mana, belajar agama pun tak ada benda bagi dia. Nak kira nak senang dunia saja. Popok ni. Gigi senang tak apa, mati katik 7 malam. Katik 40 malam buat pula dah ayah dah. 40 malam ingat tu ayah. Maggi tak apa dah. Lepas tu temu tika tu dah. Ingat tu kalau ayah mampu pergi 1 hari. Orang duk ngajar surah awal-awal tak pergi dengar. Dia tak nak pergi. Mana kata kau orang? Nak? Dia alasan. Dia dah alasan. Nak? Pun tidak juga mengharapkan kepentingan akhirat dengan mengabaikan keperluan dunia. Dari juga akhirat saja. Kerana kita lebih pada Nabi dah pula. Kita duduk dalam dunia. Nak? Nabi dia bekerja, Nabi berniaga, Nabi bernikah, beranak bini. Tak? Nabi pun ada harta walaupun tak kaya, dia juga harta, uduh-uduh. Dah. Tak salah. Jangan akhirat saja. Dah. Tak kena pula melanggar fitrah. Tapi hendaklah keduanya berjalan dalam persimbangan. Kalau boleh dengan ada imbangan. Jangan tak ada sebelah. Ada akhirat saja tak ada dunia. Ada dunia saja tak ada akhirat. Sebaik-baiknya lebihlah akhirat sedikit daripada dunia. Biar gitu. Nak sama berat tak boleh, bukan gula, boleh timbang sekilo-sekilo. Akhirat dengan dunia tak boleh nak timbang. Jadi kita ambil lebih lah. Sebelah, nak ikhtiar, ambil belah akhirat. Tak rugi sikit pun dunia. Islam memberi perhatian kepada keperluan jasmani, sama diberi perhatian kepada kepentingan rohani. Kita dua unsur jasmani dan rohani. Jasmani daripada makna jisim, makna tubuh badan kita. Bubuh huruf ya susah belakang jadi jasmani. Kemudian rohani jangan lupa. Islam jaga jasmani dan rohani. Sekular kesesatan seorang sekarang, dia hanya memelihara akan jasmani saja. Nak sihat saja tubuh badan, senang juga dalam TV. Betul dah, jasmani sihat. Sihatlah aerobik dah. Tunjuklah TV 5 ekor bagi. Depan dia pakai benda apa ni? Dia ni. Hewan dia bagi. Hak budi telinga ni. Headphone. Earphone. Buat ni. 1 2 1 2 3 4. Kat belakang ikut tak ting. Tak. Dah jasmani bagus tak? Baguslah jasmani, tubuh badan sihat, peluh, dapat bernafas. Kemudian sekali tarik nafas. Depan nafas. Lebih. Molek Tapi rohani tak ada. Mana? Peraturan tidak dipatuhi. Dengan pala daga, dengan seluar aerobik. Faham seluar aerobik? Berapa boleh akan seluar aerobik? Nampak bi? Faham? Berat menanang. Jadi haram ke tak haram? Nampak abi? Haram tak? Tu kata. Jadi jasmani comel, rohani lapar. Batu budak-budak kita tak beri makanan rohani. Mana makanan fiqh dia? Dak ubuhlah dada dia. Makanan tauhid, makanan tasawuf, hadis, Quran. Jadi kita beri hak luar jasmani saja. Kayu khamak.
Nasi dagang pagi, si kapik sambal, tengah hari nasi minyak, nasi buku, tang roti canai, malam kuih tiaw, ca kuih tiaw, ca botui, macam-macam pasang. Nah, dah hak malas dalang tu, makanan dalang. Nah, adab-adab Islam, akhlak-akhlak Rasulullah. Tak ada, kita dakwi makan dalang, maknanya apa? Bila apa, ibu hangat tu. Tu batu dah, salah kita, ibu bapa. Tak ada makanan orang ni, ingat tu lah, ikut masuk lah. Nah, boleh lagu, minat lagu. Mana minat wayang kampung, ni minat cerita tu, cerita tengok ngaruk-ngaruk. Pasal apa? Pasal lapar. Cerita kenyang-kenyang. Main juga tapi tak ngaruk. Orang ngaji tak atau pondok dari kecil sampai ke besar, main juga. Ya, bukan kata tak main tapi tak ngaruk. Nah, ngajak agama dari kecil pak besar, beri Quran, beri hadis, beri fiqh, macam-macam dia dalam dada. Sampai masa ya main juga. Tapi main tak boleh. Nah. Ya, saya serebang pondok. Oh, jangan main. Dia datang dia main juga. Ajing tengok, dia belum bermutu dua orang. Tapi dah sampai 190 meter. Nah, ada 60 yang mendak serebang dekat dengan kepala raga. Tak. Nampak? Galak tu. Takat tu lah. Tu nak nanam betul tu. Nah, dia ada panduan. Nah, dah hak sekolah agama kita atas anak kita sampai masa umur 18 19 20 nak dak orang puang. Dia nak tapi dia ada peraturan. Pasal apa? Rohani dia kenyang. Dia ada peraturan. Tak, habis kuat dia jeling-jeling keliling ke awet. Awet pun senyum dia pun tu bik ingu. Gitu jelah balik di rumah. Tak. Tapi kalau tak ada rohani dalam macam budak-budak muda learning. Nak tengok apa? Ni kecek barang gitu gini, aku bagi dalam. Nak belakang lapangan terbang, belakang istana, nak batu-batu buruk, padang Syah Bandar. Pasal apa? Agama tak ada dalam rohani. Dia buat ke mana? Dia tak buat, pelik-pelik. Dia main sikit-sikit je, oboh, jatuh pisting. Faham tak? Nampak grandpa. Dia main gitu kan? Tu masalah. Faham lagi tak? Faham tak apa kan? Sebab itulah kalau jasmani saja tak boleh. Dalam TV banyak jasmani saja. Nak di sekolah pendidikan jasmani. Ni kan jasmani waktu big track shoot apa semua. Tak rohani mana tak ada. Laki puang campur apa semua. Tak boleh joget, boleh karaoke. Cikgu puang. Murid lelaki tekan dengar. Boleh. Bahalanya cikgu. Tak? Cikgu puang karaoke. Budak-budak lelaki awak tengok tang 5. Tak nak nutup ni habis SPM buat karaoke. Tak majlis penutup orang, majlis doa selamat. Tak. Ni cikgu puan nyanyi. Umur 21. Murid umur 17 berderang lelaki duduk depan. Murid cikgu puan tu kan nyanyi duduk depan kali naik atas petang. Lihat awan di sana. Aku dah apa buat modal. Jangan suka. Agama dan kemajuan dunia dan akhirat. Jadi kita nak kemajuan. Kalau boleh dua negeri, akhirat dan dunia. Tapi kalau Tuhan tak mau beri kita dua-dua, kita nak akhirat. Biar luput dunia tak apa. Nah, kita nak senang dunia, nak senang akhirat. Tapi kalau Tuhan nak wisa je kita, biar senang akhirat, susah dunia pun tak apa. Tapi yang ada di hadapan kita sekarang, kita telah pun senang di dalam dunia. Nah, tapi kita tidak ada lagi kepastian kesenangan di akhirat. Kita sekarang senang lah ni. Kita ingat senang datuk-datuk tu. Tu bukan senang tu. Nah, tu kan orang senang. Kita lah orang senang. Nah, senang ini mana? Nak kat tangan boleh. Nak bangun boleh, nak duduk boleh, nak kecing boleh, nak berak boleh, tu senang. Tengok orang atas hospital, tekak 7, tekak 8, tekak 4, tekak 6. Nah, hak masuk besi, masa nimbang macam akak berat tengok. Nampak? Dia tebus skru tekak di atas dahi ni, dia tebus skru. Wasi-wasi macam gerak motosikal tu lah. Nah, lepas tu dia gantung tali, lepas tu ada berat. Dia nak suruh tekak ni tubik mula. Nah, kelak tekak orang kali. Nampak? Tak tahu sebab dia. Tekak kelak nak tarik balik, dia tak boleh tarik habis reng gitu macam Tok Uding. Dia tarik sikit-sikit, tambah berat. Nampak? Suruh dia bangun. Pakcik bangun kali test tengok. Tak boleh bangun berani. Nah, tak boleh. Nak cakap tak boleh. Tu kan susah. Dah kita dah susah lagi, senang ni. Balik lagi nak bahan mi goreng boleh. Nak bahan nasi goreng boleh. Tubik surat lagi. Ada makan kan ni? Dia tak apa. Ada makan tak yogi. Nah, ada makan dah pula. Tak mau ngaji kau bodoh. Nah, ada makan dah pula. Neh.
Berat ringan? Berat? Berat. Kalau tengok bola, mana ada nasi? Tengok bola, tak ada nasi. Nak, ke bagi nasi, bahasa tengok bola. Ada. Ni ada nasi pula. Tak ada jaga mu ni. Tak. Sabda Nabi sallam, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a. Bukanlah orang yang paling baik di kalangan kamu mereka yang meninggalkan dunianya kerana akhiratnya, dan tidak juga mereka yang meninggalkan akhirat kerana dunia hingga dia angkat kedua-duanya serentak. Maksudnya kita duduk dalam dunia, tak salah kita cari habuan dunia, tetapi jangan siapa buat benda yang haram, siapa harta orang rebut tak kita juga, siapa benda tak patut boleh kita ambil kita juga, ambil dengan jalan haram, dengan jalan rasuah, dengan jalan riba, dengan jalan menipu, sengelak dan sebagainya. Tak. Dan bila ada pula harta Tuhan beri kepada kita, jangan lupa kepada orang yang memerlukan. Janganlah siapa dak berzakat, siapa dak berderma, dak bersedekah. Dan jangan pula kita ni cari akhirat saja, siapa menyusahkan orang di dalam dunia. Cari akhirat saja pada duk ngatik saja, gantung sebeh tekak. Dak, time tu pinjam kereta orang, time bini nak beranak pinjam motosikal orang. Dak, time tak ada piti nak pasal rumah, minta ngaruk dengan orang tak mau beri nak marah. Ada kena cara lagu tu. Nah, maknanya mukmin yang kaya lebih dikasihi daripada Allah daripada mukmin yang miskin. Sebab kaya dia boleh beri kesenangan kepada Allah, kepada manusia, dan dia tidak lupa kepada Allah. Soalan yang seterusnya, apakah pula pengertian ad-din itu? Wallahu a'lam. Satu, seorang perempuan yang sedang menuntut di institut pengajian tiba-tiba berhenti dari pengajian tersebut kerana ingin mengelakkan banyaknya mukhalatah, percampuran di sana. Apakah tindakan beliau dikategorikan dalam mengikut hukum fiqh atau mengikut hukum warak? Baik. Keadaan di tempat-tempat pengajian kadang-kadang bercampur laki perempuan. Jadi bercampur laki perempuan ini dengan tidak ada sebab-sebab yang darurah, pergaulan menyebabkan pergaulan ataupun terpaksa kena buat perkara-perkara yang haram, seperti bercampur laki puan, kena buat majlis suai kenal, majlis perjumpaan dan sebagainya. Ini adalah haram di segi fiqh dan bukan namanya di segi warak. Ini masalah fiqh, masalah syariat. Tak, masalah warak lebih lagi daripada itu. Jadi tak kena sekarang di pusat-pusat pengajian, bukan masalah warak, masalah hukum. Hukum tak kena dah. Hukum tu tak boleh dah. Kan kita diajar tidak boleh mukhalatah dalam tempat sembahyang, dalam tempat solat. Dia asingkan laki-laki dan perempuan, diletakkan hijab, letakkan dinding, letakkan lasir, tiba-tiba tak, benda-benda yang haram seperti bercampur dalam sokang, kena buat, kena sokang bersama, kena majlis bersama, macam-macam peseng, dicampur adukkan laki-laki dan perempuan. Ini bukan warak. Nampak? Ini bukan masalah warak, ini masalah syariat. Wajib kita patuh. Jadi kita apa benda ni, warak daripada kita berhenti daripada melakukan amalan yang salah seperti ini, hukumnya adalah wajib. Dan warak itu kadang-kadang sunat saja. Tak, tapi hal ini masalah haram. Tak boleh mukhalatah lagu tu. Setiap orang yang belum wali akan ada sifat riak dalam dirinya. Betulkah kenyataan ini? Nak kata betul orang ni, dia kena ada nas. Nampak? Tapi kalau sebagai panduan untuk menakutkan kita pada riak, tak ada masalah. Tapi nak kata ini sebagai nas, tak boleh. Kerana tidak pernah Nabi mengucapkan kalam seperti ini. Orang tak sampai darjat wali, dia ada riak. Tak ada dalam satu mana hadis pun yang sebut. Jadi masalah kata-kata hukama, tidak boleh kita nak berat atau kita nak paksakan pada orang lain untuk mempercayainya. Yang kita wajib percaya Al-Quran dan hadis. Walaupun maksudnya baik. Tapi ini bukan hadis.
Apa hukum mengungkit? Sebab kadang-kadang mengungkit itu sangat perlu, sebab tak reti bahasa sangat orang. Tak, tengok keadaan lah. Ada kadangnya kita ungkitkan perkara itu. Tak, ada memberi maslahat lebih baik, lebih besar daripada membawa mafsadah, kerosakan, maka ungkit itu dibenarkan oleh syarak. Nah, dia sama dengan masalah mengumpat. Bila dibenarkan syarak, maka umpatan itu tidak lagi berdosa. Baik. Anas bin Malik berkata, pada satu hari Nabi SAW keluar dan memegang tangan Abu Zar. Lalu baginda bersabda, wahai Abu Zar, sungguhnya di hadapanmu ada bukit penghalang yang suka didaki. Tidak akan dapat mendaki kecuali orang yang ringan bawaannya. Abu Zar bertanya, ya Rasulullah, saya ini termasuk orang yang ringan atau yang berat? Rasulullah menjawab, apakah engkau mempunyai makan untuk hari ini? Jawabnya, ya. Apakah mempunyai makan untuk esok pagi? Jawabnya, ya. Apakah engkau mempunyai makanan untuk lusa? Jawabnya Abu Zar, tidak. Nabi SAW sadar, andai kau mempunyai makanan untuk lusa, untuk 3 hari, nescaya engkau termasuk orang-orang yang berat. Tolong huraikan. Baik. Dalam hadis ini, siapa yang boleh simpan makanan sampai 3 hari, orang tu berat. Berat ke mana? Maksudnya, dalam hadis ini bukan tak boleh simpan makanan melebihi 3 hari. Termasuk makanan ini harta benda. Tak. Jadi kita ini digalakkan supaya jangan dah kita bila ada makanan kita makan kita seorang. Nak, tetapi berilah kepada orang. Nabi telah menunjukkan contoh bila ada makanan, nak sentiasa beri kepada jiran-jiran. Tak, dan di balik ditanya Siti Aisyah, tanya Ummu Salamah, ada makanan tak? Bukan nak makan, nak beri ke orang. Dia tengok ada orang yang tak makan. Jadi dia anjurkan dalam Islam kita tidak menyimpan makanan, iaitu kalau kita buat makan, kita beri makan ke orang. Nak, jangan sampai nanti makanan nak basi baru nak bagi korang. Habis dah nak cakap nak rodok dalam tekuk baru panggil orang nak bagi. Bukan, itu daripada akhlak yang baik. Tapi bila kita buat seperti dalam hadis yang lain, tak, jika sampai terbau gau gula atau semakuk, maknanya begitu. Jadi bukan ulama kata barang siapa yang simpan makanan dia boleh makan lebih pada 3 hari. Tak, maka ramallah gitu. Dah kita simpan beras dalam keluk, dalam beledi, tak, tahan dulu 3 bulan, guna kita. Ulama jawab lama dah. Tak, masalah makanan yang tahan lama itu dibenarkan oleh syarak. Tak, masalah makanan-makanan yang sepatutnya kita makan dihabiskan pada hari itu, kalau tak padang dengan kita makan, lebih lagi mas baik-baiknya kita beri kepada orang. Lepas tu banyak beri makan kepada orang ini adalah dianjurkan oleh syarak. Itu maksudnya. Dah. Lepas tu ada orang cakap pula, orang ada sipang pitih lebih boleh makan 3 hari, orang tu tak kena dah. Tak betul tu. Kerana sahabat-sahabat pun menyimpan makanan lebih daripada 3 hari belaka. Dah. Jika kita menyertai satu organisasi dan diminta untuk mengadakan persembahan sepenuh jamuan akhir tahun, sembahan itu adalah bercampur lelaki dan perempuan seperti kuaya. Apakah hukumnya jika saya mengambil bahagian? Adakah ia dikira maksiat? Kawan-kawan saya juga marah jika saya tidak mahu menyertai mereka membuat persembahan. Minta pandangan, campur lelaki puang yang bukan mahram, bukan pada perkara-perkara yang tak dapat dielakkan seperti pasar dan sebagainya. Itu lain. Ini masalah buat satu majlis, lepas tu pergi hadir campur lelaki puang, tak boleh lah. Tak, melainkan kita pergi pada majlis yang ada lelaki dan perempuan, seperti kita pergi kedai makan. Tak, nak buat mana, tak nak elok dah. Kedai makan ni ada orang bawa isteri, hak ni bawa anak perempuan pula. Kita duduk meja lain. Waktu dia panggil darurah pada syarak. Hukum waraknya kita tinggalkan. Hukum fiqh syariatnya tak salah. Tapi ni buat satu majlis persembahan menyanyi ramai-ramai, campur lelaki puang. Hak ni tak boleh serta. Tak, daripada awal tu tak boleh dah. Adakah kita boleh berdoa dalam bahasa Melayu? Begitu juga dalam niat semayang fardu dan sunat. Nabi pernah bersabda bahawa kita perlu peluang berdoa ketika sujud. Ketika itulah kita paling hampir dengan Allah. Adakah ketika sujud awal atau yang terakhir, adakah doa itu melalui lisan atau di hati? Bolehkah berdoa dalam bahasa Melayu? Baik. Dia tanya masalah bahasa Melayu dimasukkan dalam semayang, dalam niat semayang. Hukumnya boleh kita berniat dalam bahasa Melayu. Dan sememangnya seorang itu tidaklah berniat dengan bahasa yang dia faham. Dan sebenarnya niat itu sebenarnya tidak ada bahasa. Tak, dia belum lagi berbahasa. Sebenarnya belum lagi hanya bayangan bagi bahasa. Bahasa ni bila kita lontarkan daripada mulut. Anta bahasa Arab, kamu Melayu. You orang putih. Tapi kalau dalam ni aku semayang fardu maghrib, sebenarnya bukan daripada bahasa, bayangan bahasa Melayu, bukan bahasa Melayu. Tapi tak ada lah kita kata bahasa Melayu, tak ada salah. Tapi niatlah dengan benda yang kita faham. Faham tak? Jadi orang itu dia bahasa orang Kampuchea, bahasa Chang, niat dalam hati. Orang Inggeris niat bahasa Inggeris. Orang Jerman niat bahasa Jerman.
Kemudian berdoa dalam sujud. Ya, memang salah satu dari tempat kita takarub dekat dengan Allah dalam sujud. Dan Nabi pernah berdoa dalam sujud, dan dianjurkan kita oleh ulama berdoa dalam sujud. Maka dia tanya sujud yang mana? Mana-mana sujud, kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Mana-mana sujud. Dan yang mana yang paling afdal? Sujud yang terakhir. Yang paling afdal, kata ulama. Nabi tidak menjelaskan sujud terakhir ataupun sujud mana-mana, dalam mana-mana sujud. Yang kata afdal sujud terakhir, kata-kata ulama. Kemudian doa itu melalui lisan atau di hati. Yang afdalnya dua-dua sekali, iaitu pada lisan dan pada hati. Dan doa dengan bahasa Melayu, ulama-ulama mazhab Syafi'i dan mereka sependapat dengannya adalah berdoa dengan bahasa Arab. Dua tempat berdoa yang lain daripada yang biasa, iaitu dalam sujud dan di dalam tahiyat akhir sebelum salam. Adapun doa iftitah itu memang tempat orang biasa semua. Jadi mazhab lain kata tak apa bahasa mana pun. Jumhur ulama mengatakan dengan bahasa Arab. Kalau kita nak berdoa dengan bukan bahasa Arab, doa dalam hati lah, kerana tak erti nak kata hak Arab. Jadi kata dalam hati. Tapi doa yang terbaik, hati itu ingat dan lidah itu berkata-kata. Tetapi kalau satu saja, lebih baik hati berkata daripada lidah saja berkata, hati lalai daripada Allah Ta'ala. Soalan yang terakhir, orang musafir adakah di antara yang diharuskan berbuka puasa tetapi ia mengqada puasanya setelah melangkau tahun berikutnya? Adakah ia dikenakan fidyah? Bagaimana pula yang sengaja berbuka tanpa keuzuran? Baik, saya bekerja sebagai pemandu van merangkap salesman. Saya pergi ke Dungun yang jaraknya tak sampai 2 marhalah. Tiba-tiba saya menukar niat saya hendak pergi ke Paka pula. Adakah saya dibolehkan semayang jamak? Bagaimana niat semayang jamak yang sebetulnya? Baik, yang pertama, dia tahu orang musafir, dia pun diharuskan berbuka puasa. Nampak? Baik, dia musafir lebih pada 2 marhalah perjalanan, tak larat berbuka puasa, wajib kena qada. Tapi dia tak qada sampai habis tahun, maka tahun Ramadan yang lain pula. Dia orang yang berbuka kerana musafir, bila habis dah bulan raya masuk Syawal, dia masa qada. Dia tak qada tanpa ada uzur. Masuk Syawal hak lain dah pula, maka dia qada kena fidyah. Satu qada, satu fidyah. Melainkan dia berbuka kerana musafir, lepas tu raya lah. Lepas pada raya sampai Ramadan lain, tak boleh nak qada kerana sakit. Tadi buka kerana musafir. Lepas tu lepas pada raya yang kedua tu sekali lagi pula, baik sakit, tak wajib bayar fidyah, qada saja. Faham ke? Kerana dia tak boleh nak qada kerana sakit. Sanggalah kau tahu. Kalau tak sakit, tak ada uzur, ada satu hutang fidyah. Baik, masalah dia nak pergi Dungun. Dia kerja salesman ni. Salesman dia ni pergi Dungun ni. Salesman Cikedih ni. Atau makanan Dungun, atau minyak, atau tiup basikal, macam-macam beseng lah. Jadi perjalanannya patutnya Dungun saja. Dungun baru 50 batu. Atau 49 batu. Tak sampai lagi, kurang 6 batu. Kerana boleh nak pergi Bukit Baut, baru boleh. Bukit Baut 56 batu. Jadi 56 batu di Bukit Baut ni, niat nak pergi Bukit Baut ke atas baru boleh. Ni nak pergi Dungun saja. Di tengah jalan tambah jarak pula nak pergi ke Paka, tukar destinasi. Maknanya lalu ke Dungun dan terus ke Paka. Bila Paka 60 batu. 60 batu. Nampak? Paka 60 batu. Bila 60 batu lebih dah daripada bermahalah, hukumnya dia boleh jamak qasar. Boleh jamak qasar. Walaupun asal nak pergi Dungun. Faham lagi? Boleh. Bagaimana niat semayang jamak yang sebetulnya? Jamak dia ada 2 jenis jamak. Yang pertama jamak takdim, iaitu semayang zuhur dan asar dalam waktu zuhur, semayang maghrib dan isyak dalam waktu maghrib. Yang kedua jamak takhir, iaitu semayang zuhur dan asar dalam waktu asar, dan semayang maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Baik. Kalau kita nak semayang jamak, mula-mula kita nak semayang zuhur dulu, lepas tu nak semayang asar pula ni, pukul 2 tengah hari. Kita pun takbir Allahu Akbar. Dalam takbir, aku semayang pada zuhur jamak dengan asar. Mudah. Nampak lagi? Lepas tu kita semayang asar pula, Allahu Akbar, aku semayang asar jamak dengan zuhur. Hak kata kena letak takdim takhir tu di khilaf ulama. Cukup mudah. Nampak lagi? Cuma kalau kita nak semayang jamak takhir, iaitu masuk waktu zuhur tak mau semayang lagi, pasal ada sibuk musafir ni, nak semayang zuhur dalam waktu asar, kena niat dalam waktu zuhur.
Sama ada tengah bawa bank, tengah berlari, tengah nerak kat bandar, dalam waktu zuhur, dalam hati niat aku nak semayang zuhur dalam waktu asar. Susah masalah. Lagi. Sekarang bila masuk waktu asar, dak berdosa tinggal zuhur. Sebab kalau dak niat kita masuk waktu asar, berdosa besar tinggal satu waktu semayang. Tapi dah niat dah dalam tadi, walaupun duduk tengah atas, duduk tengah dalam waktu maghrib tu duduk atas supermarket, duduk shopping ingat lagi. Nak reject shop. Umpamanya. Tapi dalam hati ingat aku nak semayang maghrib dalam waktu isyak, atau aku nak jamakkan maghrib dengan isyak nanti. Jadi bila masuk waktu isyak kita tak semayang maghrib, tak berdosa kerana ada niat nak jamak. Faham? Jadi niat jamak takdim di dalam solat, niat jamak takhir di dalam waktu yang pertama. Dah? Nampak tu? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi